Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita untuk kali ini bagi meneruskan sesi pembelajaran kita yang baru. Untuk minggu ini kita akan belajar pendidikan jasmani. Tajuk yang baru iaitu celik gimnas berkenaan dengan imbangan dinamik dan imbangan sungsang. Lebih kepada bilangan tapak sokongan yang akan digunakan untuk kemahiran imbangan tersebut. Seperti biasa, kita mulakan sesi pembelajaran dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baiklah murid-murid. Kita tengok objektif pembelajaran. Objektif pembelajaran kita untuk minggu ini adalah yang pertama, murid-murid akan dapat melakukan pergerakan yang memerlukan kawalan badan dan sokongan. Yang kedua, murid-murid akan dapat mengaplikasikan pengetahuan konsep kestabilan bagi kawalan badan dan sokongan. Yang ketiga, murid akan dapat membentuk kumpulan dan bekerjasama dalam kumpulan. Jelas murid? Baiklah. Kita tengok kriteria kejayaan. Untuk kriteria kejayaan bagi pembelajaran minggu ini adalah berkebolehan melakukan imbangan dinamik, statik dan sungsang dengan pelbagai tapak sokongan dengan teknik lakuan yang betul dan selamat. Jelas murid? Maksudnya jika kamu dapat melakukan kemahiran imbangan, ketiga-tiga jenis kemahiran imbangan tersebut dengan lakuan yang betul, maka kamu berjaya menguasai tahap penguasaan pembelajaran kita untuk minggu ini. Sekarang mari kita tengok definisi imbangan. Apa itu imbangan? Imbangan ialah keupayaan seseorang untuk mengekalkan posisi badan pada kedudukan asal dan mengimbangi kedudukan tersebut dalam satu tempoh masa, sama ada melakukan imbangan statik, imbangan dinamik ataupun imbangan sungsang. Maksudnya imbangan ini terbahagi kepada tiga jenis. Yang pertama imbangan statik, yang kedua imbangan dinamik dan yang ketiga imbangan sungsang. Sudah murid semua? Baiklah. Seterusnya, kita tengok imbangan yang pertama. Imbangan statik adalah keupayaan seseorang mengekalkan posisi badan dalam keadaan stabil pada keadaan tetap yang tidak bergerak dengan menggunakan tapak sokongan. Imbangan statik ini maksudnya imbangan ataupun mengawal posisi badan dalam keadaan yang stabil, tidak bergerak pada kedudukan yang tetap dan tidak bergerak. Nanti kita akan tengok contoh-contohnya. Imbangan dinamik pula ialah keupayaan seseorang mengekalkan posisi badan dalam keadaan stabil semasa melakukan aktiviti atau semasa pergerakan. Tadi adalah imbangan yang tidak bergerak, imbangan yang tetap, sebab dia statik. Untuk bergerak ni adalah kemahiran atau mengekalkan posisi badan dalam keadaan stabil ketika melakukan pergerakan ataupun aktiviti. Contohnya seperti berlari, berjalan, melompat dan sebagainya. Imbangan ini membolehkan kita melakukan pergerakan tanpa kita jatuh. Contoh, kita berjalan
Kalau kita tak ada kemahiran imbangan, bila kita berjalan dalam 2-3 langkah, kita akan terjatuh. Kemudian kita bangun, kita berjalan 2-3 langkah, kita akan terjatuh balik. Okay. So, itulah fungsi ataupun konsep kemahiran imbangan. Dan yang terakhir, imbangan songsang. Okay. Imbangan songsang ni maksudnya imbangan yang terbalik lah. Okay. Pengertian dia, imbangan yang dilakukan secara terbalik dengan menggunakan tapak sokongan untuk mengekalkan posisi badan dalam keadaan stabil. Okay. Ini sama macam imbangan statik yang pertama tadi, kecuali dalam keadaan terbalik. So, itu sahaja perbezaannya. Okay. So, kita tengok imbangan statik pelbagai tapak sokongan. Okay, di situ cikgu dah letakkan 7 gambar contoh lakuan imbangan statik. Okay, yang pertama, gambar cikgu sedang berdiri. Cikgu tu memakai baju putih. So, itu adalah imbangan 2 tapak sokongan. Kenapa 2 tapak sokongan? Kerana berdiri dengan 2 kaki. Okay, kemudian sebelah dia, itu adalah imbangan 3 tapak sokongan. Kenapa 3? Kerana murid tersebut menggunakan 2 kaki dan 1 tangan untuk menahan ataupun mengekalkan posisi kawal badan dalam keadaan stabil. Jelas. Okey, seterusnya gambar murid berpasangan. Okey, melakukan imbangan. Okay, itu adalah imbangan bersama dengan 3 tapak sokongan. Maksudnya murid yang pertama menggunakan 2 kaki dan murid yang kedua menggunakan 1 kaki. So, menjadikan 3 tapak sokongan. Okay, kita beralih kepada gambar yang bawah. Bermula dengan murid perempuan. Okay, itu adalah imbangan statik dengan 1 tapak sokongan. Okay, jelas semua. Sebab dia menggunakan sebelah kaki saja untuk mengimbang badan dia dalam keadaan yang stabil. Okay, kemudian yang kedua, sebelah dia. Gambar itu berapa tapak sokongan? Ya, 1 tapak sokongan kerana dia duduk dan menggunakan punggung sebagai tapak untuk imbangan statik tersebut. Okay. Kemudian seterusnya, berapa tapak sokongan murid tersebut? Ya, 1 tapak sokongan kerana murid tersebut berdiri dengan 1 kaki dan melakukan imbangan skala. Okay, dan yang terakhir, gambar murid perempuan tersebut juga melakukan imbangan 1 tapak sokongan kerana berdiri dengan sebelah kaki. Okay, jelas murid-murid semua? So, imbangan dengan tapak sokongan maksudnya berapa tapak yang digunakan untuk kedudukan tersebut, dan mengimbanglah badan supaya berada dalam keadaan seimbang dan stabil. Okay, seterusnya murid-murid boleh rujuk pada buku teks muka surat 36, imbangan dinamik pelbagai tapak sokongan. Okay, so kalau kamu tengok dalam buku teks kamu muka surat 36, okay, murid-murid perempuan yang memakai baju berwarna biru sedang melakukan imbangan dinamik. Kenapa dinamakan imbangan dinamik? Kerana mereka mengimbangi badan ketika pergerakan. Sudah semua? Okey, so kita tengoklah gambar yang pertama.
Gambar yang pertama tu berapa tapak sokongan? Murid perempuan memegang riben, bergerak sambil menghayunkan tangan. Ya, 2 tapak sokongan kerana saya menggunakan 2 kaki. Okey. Okey, seterusnya yang gambar yang tengah. Murid tersebut melakukan pergerakan dengan berapa tapak sokongan? Ya, 1 tapak sokongan. Maksudnya dia bergerak ke hadapan dan mengangkat sebelah kaki. Okey. Dan yang terakhir pun merupakan imbangan dinamik dengan 1 tapak sokongan. Okey, murid, jelas semua? Baiklah. Seterusnya kita tengok yang terakhir, imbangan songsang dengan 3 tapak sokongan. So untuk yang ini, kamu semua boleh rujuk buku teks muka surat 37. Okey. So untuk timbangan songsang dengan 3 tapak sokongan, untuk tahun 2 kita akan belajar 2 saja yang macam ini. Seperti dalam gambar rajah yang kamu tengok ni. Okey. So yang pertama, 3 tapak sokongan. Okey, menghadap ke langit dengan mengangkat 1 kaki ke atas. Kalau boleh cuba luruskan kaki yang kamu angkat tu. Jelas? Okey, yang kedua, tadi tengok ke atas, mendongak ke atas. Yang ini kamu tengok ke bawah. Maksudnya kamu bongkokkan badan kamu gunakan 2 tangan dan sebelah kaki sebagai tapak sokongan. Okey. Kaki yang satu lagi kamu angkat lurus naik ke atas. Jelas semua? Baiklah. So itu saja pembelajaran kita untuk minggu ini. Okey. Kita recap balik. Kemahiran yang kita belajar hari ini adalah kemahiran imbangan. Ada 3. Imbangan statik dengan pelbagai tapak sokongan. Imbangan dinamik juga dengan pelbagai tapak sokongan. Dan yang terakhir, imbangan songsang dengan 3 tapak sokongan. Okey. So sekarang kita tengok tugasan minggu ini. Okey, tugasan yang pertama, cikgu nak kamu lakukan imbangan dinamik dengan tapak sokongan berikut. 2 tapak sokongan dan 3 tapak sokongan. So kamu buat apa saja pergerakan. Okey, pastikan kamu buat apa saja pergerakan untuk imbangan dinamik ini. Okey. Tetapi dengan menggunakan 2 tapak sokongan dan 3 tapak sokongan. Okey, macam mana nak buat? Kamu boleh rujuk pada buku teks kamu, okey? Okey. Gunakan alas pada kawasan melakukan lakuan imbangan tersebut. Bila kamu nak buat lakuan imbangan tu, pastikan kamu alas lah kawasan kamu nak buat tu. Untuk keselamatan. Kot kamu tu jatuh, tu tak jadi luka ke apa-apa kan. Tak berasa sakit. Dan rakam video ketika melakukan aktiviti imbangan dinamik tersebut. Untuk ini boleh minta bantuan ahli keluarga untuk merakam video kamu membuat lakuan imbangan. Pastikan ibu bapa ataupun orang dewasa ada bersama-sama dengan kamu ketika kamu melakukan aktiviti tersebut. Dan yang terakhir, hantar rakaman lakuan dengan menggunakan link yang cikgu sediakan dalam arahan. Cikgu hantar dalam arahan aplikasi WhatsApp ataupun Telegram kelas kamu. Okey, murid-murid. Baiklah. Tugasan yang kedua. Cikgu nak kamu lakukan
imbangan songsang dengan 3 tapak sokongan. Seperti dalam gambar rajah yang cikgu sertakan ini, ataupun kamu boleh tengok dalam buku teks pada muka surat 37. Sama juga, gunakan alas pada kawasan tempat kamu nak lakukan imbangan tersebut. Okay. Rakam video ketika melakukan aktiviti imbangan tersebut. Kenapa perlu rakam video? Kerana untuk melakukan imbangan ni kamu perlu minta bantuan. Kamu perlu ada bantuan daripada ibu bapa. So, minta bantuan untuk merakam video. Pastikan ibu bapa dan orang dewasa ada bersama ketika melakukan aktiviti. Maksudnya untuk yang ni pastikan kamu dapat bantuan. Ibu bapa ataupun orang dewasa ada bersama kamu ketika kamu nak buat imbangan ni. Supaya tak berlaku kecederaan. Dan hantar rakaman lakuan dengan menggunakan link yang telah cikgu sediakan dalam arahan. Cikgu hantar melalui aplikasi Telegram ataupun WhatsApp kelas kamu. Jelas murid-murid? Baiklah. So, itu saja. Sebelum cikgu tamatkan video pengajaran dan pembelajaran ni, cikgu mohon kerjasama daripada semua untuk mengikuti sesi pembelajaran. Masuk kelas lah mengikut jadual waktu yang ditetapkan. Okay, dan jangan lupa isi kehadiran kamu. Yang terakhir, hantar tugasan yang cikgu bagi, buat dan hantar. So, itu saja cikgu rasa sesi pembelajaran kita untuk minggu ni. Jangan lupa like, share dan subscribe video cikgu ni. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.